Okey. Kita pergi kepada muka surat awal. 15 Roman. 10, 11, 15. 12, 13, 14, 15. Paragraf mana ni? Paragraf yang mana? 10, 15. 12, 13, 14, 15. Ya, kita dah 15. Ya, 15 ya. Okey, 15 Roman. Dia start dari mana? Atas tali, pihak yang ingin menjatuhkan Islam menyedari peranan penting wanita muslimah. Jadi baca perlahan supaya kita dapat faham kan. Ini banyak benda yang boleh diulas, dibincang sini. Tapi biarlah paragraf jangan sekali baca sekali. Paragraf, muka by muka. Okey, baca Pak Izzah. Okey. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum. Okey, kita masuk muka surat baru. Tak ada tajuk. Saya baca teruslah. Pihak yang ingin menjatuhkan Islam amat menyedari peranan penting wanita muslimah dalam membangunkan masyarakat muslim sejak mereka berbaiah dengan sejak mereka berbaiah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masa kini. Berikutan peranan dan sumbangan wanita muslimah inilah munculnya ulama dan pejuang sejati seperti Umar bin Al-Khattab, Khalid bin Al-Walid, Salahuddin Al-Ayyubi, Aisyah binti Abu Bakar, Asma, Ummu Imarah, Khansa dan lain-lain. Okey, kita tengok yang dalam bulat tu. Pihak yang ingin menjatuhkan Islam amat menyedari peranan penting wanita muslimah dalam membangunkan masyarakat masyarakat muslim sejak mereka berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah. Para musuh Islam telah menemui jalan terbaik untuk menghancurkan agama, iaitu dengan merosakkan akidah wanita muslimah. Mereka menerapkan strategi yang keji dan hina demi mengeluarkan kaum wanita muslimah daripada fungsi asasnya sekaligus menggugat semangat bai'ah daripada jiwa mereka. Cara ini kemudian dibaluti mereka dengan pelbagai istilah yang bersifat penipuan, antaranya kebebasan, emansipasi, modernisasi, sekularisme, perubahan melepasi belenggu, pembaharuan dan bermacam-macam slogan lain yang sesat lagi menyesatkan. Okey. Ada nak cakap apa-apa? Tak ada. Mengenai bai'ah. Nabi bai'ah dengan, saya pun minta maaf lah hari ini sebab saya tak berapa dan nak mutalaah kan. Sebab itulah sampai 3 jam makan tu itu. Yalah. Balik bai'ah ni macam mentaati Ustazah, mentaati. Macam perjanjian. Perjanjian dan mempertaati. Perjanjian para wanita dengan Nabi. Walau apa jadi pun aku tetap ikut. Macam tu. Bai'ah ni macam kata bai'ah dengan Nabi, tak mau berakhlak dengan akhlak yang tidak baik kan. Nak beriman dengan sekuat-kuatnya. Tak mau berzina, tak mau ni. Tu bai'ah lah, bai'ah para wanita dengan Nabi ni. Tapi dalam ni tadi kan nak menunjukkan ada segolongan yang cuba menjatuhkan Islam tu kan. Jalan kan. Jadi yang nak menjatuhkan Islam tu tadi itulah antaranya menyentuh kebebasan kan. Keadaan moden sekarang, sekularisme, perubahan melepasi belenggu. Konon kita jangan contohnya bagi saya lah,
Kalau dah macam suami dah meninggal, kita jangan terlalu kita kena bebas, kita kena keluar, kita kena cari kebebasan. Itulah salah satu dia tu. Yang saya ada baca di yang lain tempat lah kan. Itu kita kena membarui. Dan ada macam-macam slogan lagi lah kan. Itu yang untuk menyesatkan kita. Emansipasi dah Pak, emansipasi macam wanita nak menuntut ni lah untuk kebebasan lah. Kan? Untuk inspiration. Kebebasan, emansipasi, modernisasi, sekularisme, nak memisahkan agama ni daripada kehidupan. Ini yang kita takuti sekarang ni, orang kita sendiri, orang Melayu kita sendiri kat Kelantan kan, yang nak menganukan kita punya hukum syariah. Hari ni hebat ni. Selain daripada cerita di Kuala Lumpur, Syed Saddiq di Kelantan, cerita ni kita sangat takut tau. Kalau dia berjaya, apa nak jadi kita punya hukum syariah kita? Mengecil, yang tak ada hak-hak tuntutan Islam itu yang kita nak ikuti juga tu. Tapi berat lah tu, macam mana. Orang kita sendiri macam mana. Orang kita sendiri dengan pengaruh-pengaruh yang sedang hebat lah sekarang ni. Yes. Yahudi cuba nak ni kita kan, cuba permain-main agama kita. Tapi saya perhati balik gambar tu, screen tiba-tiba kan. Belakang tu saya nampak Siti Kasim and Ambega tau. Ambega. These people yang sokong yang anu dia tu influencer juga. Ada gambar kalau screen tu tengok balik. Saya nampak Ambega tu. Dia sekarang dia tak ada suara ke depan tapi dia dari belakang tau. It seems dah 30 tahun dah Sarah dia usaha buat ni. Yalah. Memang strategi ni daripada Yahudi lah. Yahudi dan Kristian. Sekarang tak boleh azan tu semua tu betul ya? Betul lah. Ada kata apa? Allahu Akbar. Tak boleh. Tak boleh takbir semua. Gila kan? Kan sekarang senang. Saya suka semalam dekat Dewan tapi Dewan macam pasar. Dewan Parlimen. Kadang-kadang saya marah benci tengok Muhammad Naufal and the group of university dapat pergi tengok lah semalam. Tapi dia tak pernah masuk, boleh tengok je. Apa mak dia kata. Tak ada quality. It's true tau. Very, tak tahu macam mana. Dia punya persepsi, kefahaman kurang lah. Itulah orang kata jangan ambil percaya pada orang-orang yang ni. Dia Dia duduk bukan kat soal belakang percaya. Tak bukan. Maksud dia nak jaga hati orang. Kalau dia tak approve, benda tu tak boleh jadi. Orang big boss. Betul lah tu, dia jaga hati orang. Sebab you kuat, baik dengan orang. Jadi you have to jaga hati mereka lah. Pasal dia orang tahu sebenarnya hukum-hukum tu, bukan tak tahu. Jaga hati. Takkan tak abang dekat PM benda tu kata sampai azam tak boleh gila. Negara apa ni? Tak, yang pentingnya orang kita tidak menyokong sama-sama kepentingan kita. Ya, jangan saya amin. Itu yang jadi macam tu. Kefahaman tu. Iman tak kuat? Geram tengok orang. Ada solidariti. Kita terus, tapi tadi dari paragraf ni tadi kita dapat rumuskan yang sekarang ni ada pihak berusaha kan berusaha untuk memesongkan kita lah kan, daripada berbaik untuk apa ni. Sekarang kita masuk ke bawah ni, kita tengok bawah ni pula lagi. Okey. Ke bawah Kita pernah mendengar salah seorang pemimpin negara imperialis berkata, minuman keras dan kecantikan wanita lebih mampu menghancurkan umat Muhammad berbanding 1000 senjata. Oleh sebab itu, doronglah mereka agar tenggelam dalam kecintaan terhadap harta dan syahwat. Yes, this one. Itulah dia. Balik kepada zaman dulu lah, zaman jahiliah dulu ni. Nak cantik, ya? Wanita nak cantik. Minuman keras, minum arak. Tak, Ustazah, yang hari tu kan dekat Yanti pun kata dekat hospital, dekat hotel rumah dia tu. Kan dekat Bukit Bintang ada apa ni, kawasan Arab tu kan.
Siapa tak tahu yang bawa grup Arab tu lah yang buat gelek tu. Dia buat gelek, joget golek tu on the floor dekat atas jalan raya tau. Bukan dalam hall, bukan dalam hall atau dalam cafe ke apa tak. Memang is open space. Tapi nasib baik adakah kita dah berkeras. Macam tu. Macam mana boleh gelek tu sampai tempat kita? Sebab apa tau? Sekarang bila dah sampai tempat kita, orang kita query balik. Arab boleh buat? Orang kita tanya macam tu. Oh, ya, Arab boleh buat lah. Arab tu bukan semua Islam. Itulah pasal ini Salman Muhammad Salman ni pun teruk juga. Kalau dia Islam pun dia meringan-ringankan. Dia memang buat tak tahu je. Mana dia pun macam orang sekular lah. Sekular. Ya, dia dah sekular. Dia memang fikiran sekular. Sebab apa dia kata apa? Saya baca 2-3 hari lepas lah sambil duduk tak ada apa dengar dia. Dia kata apa? Saya telah memerhatikan dunia Arab ini bertahun-tahun. Tiada perubahan. Masih di tahap takut lama. Dia punya translation tu dia cakap. Saya nak ubah pemikiran mereka. Dia kata macam tu. Boleh lah ubah Ustazah. Tapi dari segi agama tak boleh lah kan. Dia pun yang bersangkut paut dengan syariat. Tapi dia ubah tu. You know. So is kalau orang boleh pergi Aqsa, kalau tak jaga, dia orang akan masuk ke Madinah dan Mekah. Parah lah itu. Kan. Itu dia. Tapi kan ada terbaca tak? Ada satu video saya tengok. Mahathir sendiri. Dia kata berjuta-juta kos dia keluarkan untuk membangunkan Pulau Langkawi. Okey, sekarang jadi tumpuan. Tiba-tiba siapa yang menjahanamkan Pulau Langkawi? Pemerintah PAS telah mematikan Langkawi. Sebab apa? Baba di Langkawi telah diharamkan untuk menyediakan arak. So, orang putih lah kan? Orang putih daripada luar ni akan lari ke Indonesia dan juga lari ke Thailand. Baru saya tengok tadi, saya tengok tadi komen. Baru sekejap tadi kan. Dia komen Langkawi dah tak nampak lagi di mata dunia sangat. Bukanlah maksudnya orang tak minat lagi nak pergi. Orang tak minat. Tapi tak boleh buat benda haram. Tapi bukan pasal arak. Bukan pasal arak. No. The visitors daripada Australia, Russia, even Indonesia semua dia datang, dia datang kalau buat ada arak, tapi arak tu tidak berleluasa minum di mana-mana, di bar suku, tak ada. Tak ada. So, kalau kita tengok dekat Pantai Cenang. Kalau kita tengok dekat Pantai Cenang waktu malam kan dia ada baba. Memang di baba tu memang disediakan arak-arak kalau malam. Malam lah, siang hari memang tak ada apa lah kan. Yalah, kita nak tahu siapa yang sedia. Siapa yang sediakan? Tengoklah. Siapa? Siapa yang bagi kebenaran? Itulah dia marah. Itu yang bagi kebenaran. Orang kita tu yang bagi kebenaran. Dia kafir nak minum tak apa. Dia orang kafir minum dia bagi satu tempat dia yang lain lah. Kau boleh minum tapi kau di tempat kita kena keras. Kau tak boleh pergi bisa sepah. Dia nak kata siapa nak tengok duyung banyak kat tepi pantai. Masa pergi cari Cenang duyung. Betul lah. Okey, kita tengok dia. Cuba you baca tu yang perkataan minuman keras. Okey, kita sambung ke bawah dah. Okey. Salah Kita seorang individu penting dalam gerakan Freemason pernah berkata, kita harus berusaha menghancurkan wanita muslimah setiap kali kita berpeluang berhadapan dengan mereka. Hiaskan perilaku mereka dengan apa yang haram. Pada waktu itu, kelak kita pasti berjaya menghancurkan agama mereka. Ya. Yalah. Orang-orang yang tak nak ikut agama ni lebih ramai daripada orang yang nak ikut agama kan. So bila dah majoriti macam tu, dah terdedah dengan anasir-anasir hasutan orang-orang kafir, so tak ada masalah lah. Dari segi ni sekarang kita tengok dia jadi komersial dah, wanita ni jadi komersial. Ya. Komersial. Iklan komersial. You buat iklan
pakai dia, kadang-kadang bukan saja tapi Muslimah macam tu digunakan dia orang lah untuk Jadi melariskan model. kan. Jual kereta kenapa ada? Kalau nak jual kereta, jual aja kereta. Kenapa perempuan tak yang apa. pakai separuh burger itu mesti ada tepi kereta? Kan? Wanita jadi At one time, pada satu masa dulu memang macam tu. Lepas tu, saya rasa benda tu dah berhenti tau. Tak, dia dah sekarang datang balik. ada. Betul lah. Yalah. Wanita. Tapi kalau kita tengok yang wanita-wanita macam peniaga-peniaga wanita, usahawan wanita sendiri kan, macam mana cara dia mempromosikan produk dia. Dia orang sendiri yang terlibat secara langsung. Dia orang tak payah pakai model-model. Model-model tu memang dah terbiasa macam tu. Dia orang mempromosikan produk dia, okey betul cara sopan, tapi cara dia orang tu kadang-kadang tu Tak macam sopan lah. Macam kat KM tu, mana sopan ya? cara sopan kononnya. Tak boleh Tak pakai pakai. model-model yang apa dia separuh terdedah. Tapi cara dia orang tu dengan aksinya kadang-kadang memalukan lah. Jual tudung. Dia punya jawab senang tu dia. You suka, you tengok, you tak suka, you tutup, dia cakap. Susah Okay, the next page. Jawapan yang tak bertanggungjawab macam tu. Tak tanggungjawab. Ya. Dia Dia tak dia tanggungjawab. ingat orang tengok, orang tak ada tak terpengaruh kan. Padahal tengok yang macam tu, yang tak elok tu. Memang orang Dia terpengaruh. memang terpengaruh cepat Ustazah. Silapnya banyak kita. Jalan mudah kan. Pentingkan Kalau sendirilah. Kalau kita ingat tak recently baru-baru juga lagi yang video yang orang Islam yang dia kata dia boleh hafal Quran, lepas tu dia tanggal baju kan. Yang tu kan. Dia baca 15 juzuk. Dia buat dia make fun lah, dia pesenda kan. Dia kata lepas tu dia buka kan, mula pakai baju lengkap. Pornogram punya gambar pun dia orang kata ada saja. Dia ambil perempuan tu pakaikan tudung tapi bawah semua dedah. Tu dibukanya tu lah. Tak tahu nak cakap. Yang sanggup buat tu Muslimah, tu yang sanggup buat tu. Yes. Tu yang kita macam mana Ini yang dia kata tadi, nak rosakkan Muslimah. dia sanggup. Rosakkan Muslimah. Kan dekat sini tadi. Kan yang nak menghancurkan ni, berusahalah menghancurkan wanita Muslimah. Setiap kali. Tidak ada peluang. Bila ada peluang jangan. Hancur wanita, hancurlah agama. Okey, jom. Dalam protokol Zionis pula ada disebut, kita mesti menempuh segala cara demi menghancurkan akhlak mereka di mana-mana sahaja agar mudah bagi kita untuk menguasai mereka. Setiap saranan harus kita sertai unsur-unsur yang merangsang keseronakan nafsu seks agar dalam pandangan mereka tidak ada lagi sesuatu yang suci sehinggakan keinginan mereka hanyalah menyalurkan keinginan seksual tersebut. Pada waktu itulah akhlak mereka akan hancur. Bila akhlak dah hancur, apa suruh buat pun boleh buat. Inilah, apa kau peduli aku? Aku. Secara tak langsung. Kubur masing-masing. Dia kata kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Tapi kau berjiran dengan saya. Itulah tu. Okey, jom. Disebabkan wujudnya bahaya tersirat yang mengancam umat Islam inilah, kami merasakan perlunya bersegera untuk melaksanakan sebahagian kewajipan yang terpikul di bahu kami semua, iaitu membela dan mempertahankan kebenaran dalam membangkitkan para wanita muslimah. Kesedaran dia lah. Okey. Tujuannya supaya mereka mampu menjalankan peranan asas masing-masing yang cukup besar dalam membangunkan umat ini. Lantaran itu, kami menghasilkan buku ini yang mana ia bertujuan untuk memenuhi beberapa matlamat, di antaranya
mengukuhkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan prinsip serta keberkesanan pendidikan baginda dalam membentuk kepribadian wanita solehah, pendidik dan pejuang sejati yang berjaya melahirkan pembela-pembela agama yang membuatkan para pemimpin barat kagum akan kegigihan dan komitmen mereka terhadap agama. Hal ini dapat kita lihat menerusi kata-kata bekas Perdana Menteri Jerman, Bismarck. Beri aku 10,000 orang Islam, maka akan aku takluki dunia. Hmm. 10,000 je. 10,000 aja ya, out of the billions. Murah Tak. harga. Okey. Yang kedua, mengetengahkan contoh teladan bagi para suami berkisarkan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para isteri dan puteri-puteri baginda. Okey. Yang ketiga, memberikan gambaran jelas tentang kerelaan dan kelapangan dada para sahabat wanita yang utama terhadap hukum poligami dan bagaimana baiknya pergaulan mereka terhadap para madu masing-masing. Orang yang sentiasa bersikap adil dan menggunakan akalnya pasti akan mengetahui manfaat poligami sebagai usaha untuk meningkatkan jumlah kaum muslimin, yang mana hal ini mempunyai pengaruh yang besar dalam setiap peperangan melawan musuh dan mengatur daerah di sebuah kuasa mereka yang luas terbentang di segenap penjuru. Ada nak cakap apa-apa? Inilah tujuan penulis ni kan. Tujuan penulis ni menulis buku ini itulah apa ni, supaya jadi panduan lah kepada kita. Mengingatkan kita. Rasulullah menggauli para isteri-isteri Cara-cara dia. bagaimana. Jadi menjadi contoh teladan lah kepada para suami. Tapi masalahnya bila bercerita bab poligami dia, orang ni para suami tak berteliti dalam benda ni yang saya tak ada. Tak ada kan? Ada tak program khas lah. Sebab apa? Kalau nak kata cerita macam bab poligami dia, ada yang tak setuju kan, tak mau digalak-galakkan sangat, macam tu lah. Tak nak digalak-galakkan sangat. Tetapi kita ni sepatutnya dibimbing oleh kaum muslimin tu kan. Tapi rasa-rasanya kaum muslimin tidak benar-benar lah membimbing. Bagi saya tengok lah. Kebanyakan kita tengok. Atau carilah ilmu sendiri. Bila kalau dah kata dah nak poligami tu kena belajar dulu macam mana nak. Dari jadi ini contoh lah nak contoh nak tunjuk ni. Ni nak tunjuk ni contohnya. Dia cakap je contoh Nabi tapi tak tunjukkan dia punya praktikal tu. Ikut yang seronok je lah. Okay. Tapi kalau anak fikir ni kan orang Palestin, mereka kan rakyat, anak baby mereka banyak, kecil-kecil semua kan, mereka lelaki banyak lah, tak ada kan, agak mereka kahwin poligami banyak kot tu. Maksudnya 4 lah. Kan, kalau tidak macam ada baby. Kalau kita tengok budaya orang Arab, pengalaman masa dekat Sudan dululah kan. Masa suami saya kerja Petronas di Sudan, pergilah kan. Saya tengoklah kan, kaki tangan Petronas tu je. Bila kita tanya, saya isteri keempat. Yang ni saya isteri ketiga. Lepas tu saya tanyalah, macam mana pandangan orang wanita-wanita Arab lah kan tentang poligami. Dia kata pada kami tak ada masalah. You know what dia kata? Suami kami bawa teksi, kami yang kerja gaji tetap. Dia orang boleh terima poligami. Dia orang boleh terima. Soalnya dia orang boleh terima tak? Yang penting dia ada suami. Dia kata yang penting dia ada suami sebab dia kata kalau wanita yang tak ada suami, maksudnya wanita yang tak kahwin ni, satu pandangan negatif di kalangan masyarakat dia. Itu di Sudan lah kan. Tapi kalau di Mesir, tanya ustazah lah, agak moden sikit. Di Mesir tu macam mana? Baru ni ada satu orang perempuan Indonesia, dia isteri keempat tau. Dia bangga dia isteri keempat. Isteri keempat pada orang Arab tu.
Sebab kawan kerabat dia datang, dia panggil jemput dia punya kawan-kawan lah ziarah, lepas tu singgah kat rumah dia. Lepas dia beritahu dia isteri keempat. Dia bangga lah tunjuk rumah dia besar apa semua. Dia take care, dia jaga rumah. Jadi Tapi keempat best lah Kak Mon. Pertama yang tak Sebab yang best. tua. tapi Keempat iyalah memang lah best. 4, 3, 2 boleh tapi best. kita tak tahulah dia punya lelaki tu membagikan apa keistimewaan tu fair tak macam Nabi buat. Itu yang kita Takkan ada lah yang adil macam tu. tak ada. Nabi pun kata kasih sayang tak boleh sama kan. Itu yang wanita tak boleh terima poligami tu kerana itu materialistik tu tak boleh lah. Dan mungkin satu lagi, negara kita ni, kita punya wanita negara kita ni material. Kita ni material. Kita nak rumah cantik, nak baju cantik, nak barang kemas apa. Cuba kita Tapi tak ada, tapi itu memang nafsu perempuan. Ya, tapi kalau pergi negara Arab, contohnya macam Sudan tadi kan, dia orang fikir kahwin ni untuk dapat pahala lebih. Pahala lebih. Maknanya kalau dia dah guru, dia mengajar, tapi sebab dia dah bersuami, dia double pahala. Dia fikir gitu. Itu yang saya kata tadi, dia attitude. Dia bukan dah balik rumah nak tengok rumah lawa apa, dah rumah sama je 4 segi orang itu semua. Macam Kalau kita ni kita kita mana lebih lawa tak ada lah kan. Tapi orang kata kalau kita bercakap dengan dia lah kan. Satu, budaya dia orang. Pandangan masyarakat terhadap wanita-wanita yang tak berkahwin. So dia orang janji dapat suami, janji hidup dia ada suami. Kalau dia bekerja, kalau isteri pertama kerja, kedua, ketiga, keempat ataupun seorang tak kahwin, tak kerja kan. Suami dia bawa teksi yang macam contoh yang seorang tu beritahu saya. Dia kata kita orang duduk rumah masing-masing pun memang betul ikut sunnah lah, bekerja sama. Yang tak kerja tu okey, duduk rumah jaga anak-anak. Kita isteri yang kerja pergi kerja. Yang suami pula pergi cari rezeki mengikut ke keadaan dia, kemampuan dia. Balik akan kita kata bersilaturahim. Bukan bersilaturahim, maksudnya ekonomi tu bergabung. Dikongsi bersama. Lepas tu suaminya memang ketua keluarga. Ada usrah, ada tazkirah yang diberi oleh suami. Beza, depa yang di Malaysia ni nak sembunyi. Dan dia dihormati, suami dia tu dihormati suami dia tu. Kan? Beza tunggu. Itu yang susah. Ustazah ada nak kata something Sampai tadi. Ustazah tak kata apa lah kawan lain. Ustazah ada nak kata tadi. Ambillah peluang hampa nak buat. Bukan naik semangat pula. Itu rasional. Tapi kalau bagi tang sendiri tak mau. Kan? Payahlah payung-payung kan. Saya payung mas saya. Sendiri tak payah. I suka Samsul debat di berceramah. Dia punya ceramah memang dia akan hint semua yang apa dia tengok di lapangan lah. Apa tengok dia kena kan semua. Kena. Tentang poligami ni kalau dia tengok dia punya, I suka tengok. Memang dia kena kan betul-betul. Seronok. Samsul debat is the best. Okay. Ustazah ada nak cakap apa-apa? Macam kalau di Mesir kan. Dia orang takkan kahwin sampai dia orang ada rumah, dia orang ada sedia semua dah, siap sedia untuk mana ada ni lah. Ada rumah, ada kereta, ada maknanya kadang-kadang sampai tua lelaki tu baru dia kahwin sebab dia lelaki tu kena siap. Lelaki tu siapkan bakal isteri punya. Dia boleh sara semua kan. Cukup baru dia kahwin. Saya jarang dengar pula ni yang poligami ni, kalau ada pun maknanya sebab mereka faham kan, mereka faham lah sebab bahasa Arab mereka belajar maknanya kan kalau nak poligami kena gini giliran siapa dia orang faham. Tapi kan Ustazah, yang kat Sudan tu yang suami-suami tu semuanya dah tua-tua. Yang isterinya tu kan umur macam
Budak-budak Anak-anak baru lah. kerja Hmm, 20 hmm, tahun, 30 tahun gitu. hmm. Semuanya isteri muda-muda. Memang sebab Ah. sebab suami tu dia nak siap dulu, nak sediakan dulu semua cukup baru dia kahwin. Kalau di Mesir lah. Di Mesir lah. Ni tadi dekat Sudan tadi taklah juga kan dia seorang driver taksi je ya kan. Sofa. Kat Sudan tu dah tahun 2000 Kak Mun. Oh, tak ya yalah baru lagi lah. Tak Tahun jugalah. 2000. Tapi Dia- kalau kita tengok Arab Saudi kan, dia kahwin muda-muda tau. Kita Ah. tengok kan, muda-muda Kalau je. kan budaya Arab kan, kahwin muda kan Ustazah. Di muda-muda. Arab Saudi lah nampak. Betul Ustazah, yang datang Malaysia ni, Yanti pun kata, muda-muda. Perempuan dia muda-muda. Yang datang tidur kat hotel dia yang kerja tu, muda punya. Dia muda-muda punya. Muda. Dia Arab selalu Saudi lah. kahwin sepupu-sepupu anak lah lelaki kan. Dia kata dia nak kahwin paling sikit macam Ustazah kata tadi. Dia mesti ada rumah, dia ada ni semua. Hantaran itu dia buat macam kapal tu. Dia buat contoh hantaran kapal lah mana. Dia punya ni. At least dalam 20,000 ke atas. Yang itu baru hantaran tu. Yang rumah lagi apa lagi. Lagi satu dia buat. Lagi satu depa kahwin ni macam dia ada nak kata kontrak apa kahwin kontrak ke apa tak tahu. Dia mesti dia dah kahwin. Kalau dia rasa tak setuju dia boleh muta'ah. Dia minta cerai. Tapi dia kahwin tapi dia tak bersatu maksudnya Kita tak sampai dia boleh dah buat rasa dapat boleh ni baru dia boleh ni. Dia ada syarat lah nak kahwin after this period baru boleh. Dia selalunya dia ambil maknanya macam sepupu Ana tu dia ada juga dia kahwin sepupu sama sepupu lah. Dia kata lagi tak habis belajar tak boleh kahwin, maksudnya tak boleh duduk sama. Jadi dia lambat habis cerai lah. Macam tu dia buat. Macam-macam. And then kalau kita tengok sekarang ni dia kahwin tu pula tengok cousin duduk hantar dia punya dewan tu ya Allah. Dia punya belanja tu ya Allah. Teruk betul. Dengan pakaian depa. Indonesia now is like that. Indonesia. Teruk I punya kawan-kawan kat sana. Wedding. Takut tengoklah persediaan dia. Persediaan rumah, persediaan dewan, persediaan makanan, persediaan perhiasan pengantinnya. Lepas tu banyak adat-adat yang macam tak tahu apa betul ke buat tak tahulah. Dalam Islam tak ada tapi dia ada buat macam ni buat macam ni. Tapi macam kadang-kadang macam nampak macam ada melanggahi unsur Islam tu termasuk unsur India pula sikit. Apa yang sanding-sanding tu? Tak. Suami datang tu, suami dia mai sampai depan rumah, kena ambil air siram kaki. Lepas tu lap kaki suami tu. Lagu tu. Takut kaki tu kotor ni rumah kat Mon. Tahulah orang kulit. Itu bukan adat Hindu Itu kan Hindu kan. Adat Hindu. Tapi pengaruh Hindu masih kuat di Indonesia. Di Jakarta sendiri. Lepas tu dari segi hiasan pengantin anak dia walaupun dia macam bukanlah kata kaya tapi ya Allah kuku pun kena pakai kuku palsu. Dia kata dah itu palsu wedding pakai nanti buka. Macam tu. Ya Allah. Yang itu yang ustaz. Yang itulah ustaz kata kalau dah bersiap pukul 10 pukul berapa sampai malam berapa semayang 2 waktu tinggal. Memang tinggal. Mak ayah pun semua tinggal. Macam mana nak tanggalkan tu make up tebal semua. Macam tak memang Zuhur Asar semua habis. Kadang-kadang sampai dah maghrib pun tak buat. The whole night tak buat apa-apa. Macam tu. Memang betul. Saya tengok betul lah. Yang betul saya tengok dia. Tapi ada tidak juga tahu. Ada tidak juga kan. Ada yang setengah tu dia buat dia punya acara habis pukul 3. Sebab reason dia habis pukul 3. Selepas pukul 3 orang dah balik dia dah boleh masih lagi sembahyang Zuhur. Itu dia punya plan kita ni. sambung baca. Lama dah ni sembang. Okey, sambung baca. Okey. Lama dah sembang. Salah seorang isteri komandan pasukan Hitler pernah berkata, sesungguhnya sistem poligami merupakan salah satu faktor terbesar yang menyumbang ke arah kejayaan dan kemenangan Muhammad. Oleh itu, setelah perang ini, aku tidak akan berasa ragu-ragu untuk memujuk Fuhrer.
julukan Hitler agar mewajibkan poligami kepada masyarakat Jerman bagi menggantikan jutaan lelaki yang menjadi korban perang. Ini Jerman lah, dia rujuk kepada poligami Muslim lah, Islam lah kan. Ni mungkin yang pejuang-pejuang Islam banyak mati kan masa perang tu. Jadi nak wanita ramai. Mungkinlah. Okay. Apa yang didakwa oleh para orientalis dan pengikut-pengikutnya sungguh merupakan suatu kebodohan dan fanatik sempit yang mengatakan bahawa poligami itu suatu bentuk penghinaan terhadap wanita. Walhal mereka sendiri menderita kerana menolak poligami. Anehnya lagi, mereka sebaliknya menghalalkan pelacuran. Ya. Itulah. Yang keempat, menampilkan profil wanita-wanita muslimah yang bersungguh-sungguh dalam menjaga kesucian diri dan kesederhanaan serta mampu bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup di samping suami tercinta. Teori lah. Okay. Ia diharapkan menjadi pedoman bagi para wanita, sekaligus membolehkan mereka memperoleh maklumat tentang apa yang dialami generasi-generasi terdahulu. Malahan mencontohi jejak mereka sehingga terhindar daripada dipengaruhi oleh tren-tren kehidupan yang merosakkan dan mampu menjaga nilai-nilai warisan umat agar tidak hilang ditelan kejahatan. Dengan demikian, kelak benar-benar akan terbukti bahawa Islam bukanlah pencetus kekacauan, melainkan satu kekuatan yang mampu membangunkan dan memajukan dunia. Okay. Mengingatkan para wanita muslimah tentang bagaimana cara menerapkan ajaran Islam yang benar melalui paparan perjalanan sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para isteri dan putri-putrinya serta para sahabat utama yang hidup di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah mendurhakai baginda dalam hal-hal kebaikan, bahkan sentiasa bersegera untuk melaksanakan ketaatan kepada baginda tanpa sebarang keraguan biar sedikit pun. Inilah yang menjadikan mereka sebagai salah satu faktor kemenangan pasukan kaum muslimin. Maksudnya sini taat lah, taat pada ketua. Apa? Bukan taat, hormat. Apa nak cakap? Kak Mun? Tak. Patuh. Okey, ada nak ulas topik nombor 5 ni? Tak, teruskan. Tak ada. Dalam pada ini, banyak dipaparkan syair para sastrawan yang hebat. Oleh yang demikian, kita semua mendapat manfaat berdasarkan pandangan-pandangan serta gaya bahasa mereka yang indah. Selain menggalakkan para pembaca untuk membaca serta menghilangkan rasa jemu daripada gaya bahasa yang mendatar semata-mata. Kami memohon Allah Subhanahu wa taala agar menerima usaha ini sebagai amal soleh yang dilakukan demi mengharapkan keredaannya. Di samping itu, kami juga berharap semoga buku ini mampu membangkitkan semangat kaum wanita supaya sentiasa berpegang teguh pada syariat agama. Selain itu, hasil buku ini turut mampu diamalkan dalam kehidupan agar mereka menjadi isteri dan ibu solihah yang telah mampu mempersiapkan generasi muslim yang soleh, pejuang yang mampu membebaskan dunia daripada berbagai-bagai bentuk kejahilan moden. Tujuannya dengan harapan Islam akan kembali berdaulat sebagaimana kejayaannya pada masa dahulu, sekaligus membawa kaum muslimin mencapai puncak peradaban Islam yang hakiki. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang Muhammad Mahdi Al-Istanbuli Mustafa Abu Nasr Al-Silbi. Wah, ini dari Istanbul lah ni. Habis dia punya ni. Okey, kita sambung balik. Sambung. Dedikasi
kepada setiap wanita yang sedang kebingungan dan tercari-cari contoh teladan yang ideal serta berkeinginan untuk turut memberikan sumbangan ke arah mewujudkan masyarakat Islam. Kepada para ibu, wanita-wanita pendidik serta pejuang-pejuang yang menanamkan keberanian dan kejujuran dalam kalangan putra dan putri mereka dengan mencurahkan segala usaha terbaik demi melahirkan generasi yang beriman. Kepada anda semua, wahai saudari dan para ibu, kami persembahkan model yang baik dalam kalangan wanita contoh yang hidup di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turut serta bersama baginda dalam memperkukuhkan sendi-sendi binaan Islam yang agung. Semoga anda akan mendapat panduan yang berharga dengan menelusuri dan mengamati perjalanan sejarah hidup mereka. Mencontohi kaedah yang diterapkan mereka dalam melahirkan generasi pelapis yang mampu mengembalikan kejayaan Islam serta mengeluarkan manusia daripada sikap gemar mengagung-agungkan sesama makhluk kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Malah daripada ketidakadilan agama-agama selain Islam kepada keadilan Islam serta daripada kesempitan dunia kepada keluasannya. Okay. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fitnah. Kita bacakan hadisnya. Okey. Artinya sesungguhnya dunia ini manis dan indah menghijau. Bahawasanya Allah telah menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya dan kelak Allah akan melihat apa yang kamu lakukan sama ada kamu mentaatinya atau mendurhakainya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Sesungguhnya bencana pertama yang menimpa Bani Israel adalah berpunca daripada wanita. Riwayat Muslim. Apa yang contoh Bani Israel roboh disebabkan wanita ni? Bani Israel itu kita kata siapa? Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Dengan Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf lah dulu. Bani Israel. Okey, jom. Pendahuluan. Sebelum memulakan perbahasan tentang wanita-wanita hasil didikan daripada Madrasah Nubuwah dan sebagaimana Islam telah menjadikan mereka sebagai ikon yang patut dicontohi, terlebih dahulu kami akan mengetengahkan kedudukan wanita sebelum Islam secara ringkas. Tujuannya agar kita dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan sejarah yang dialami kaum wanita dalam kurun waktu yang cukup panjang dan bagaimana manusia berusaha keras untuk memberikan jalan yang harus ditempuh oleh kaum wanita. Dengan mengetengahkan hal tersebut, kita juga dapat mengetahui bagaimana usaha yang sia-sia itu gagal. Di samping hilangnya hak-hak kaum wanita sehingga mereka pada masa itu kebingungan tanpa menemui jalan keluar yang dapat menyelamatkan mereka daripada dibelenggu kezaliman dan penindasan sepanjang tempoh sebelum munculnya Islam. Zaman jahiliah kan. Maksudnya Islam yang membawa cahaya. Islam datang sebagai satu-satunya jalan keluar yang dapat membebaskan mereka daripada kesesatan. Lepas kedatangan Islam baru itulah wanita naik ke martabat wanita. Martabat dan time jahiliah tak ada, anak perempuan dibunuh, mereka jadi hamba kan. Itulah. Okey. Kami mengemukakan bagaimana Islam datang sebagai satu-satunya jalan keluar yang dapat membebaskan mereka daripada
kesesatan, dan bagaimana Islam dengan sistem dan undang-undang ilahi memberikan jalan hidup yang benar kepada mereka dengan menjelaskan peranan mereka dalam hidup ini serta sejauh mana tanggungjawab dan kewajipan mereka dalam bermasyarakat. Islam telah memberikan kaum wanita hak-hak dan kedudukan yang luhur yang tidak pernah diberikan oleh mana-mana bangsa pun di dunia. Mari kita mulakan dengan melihat keadaan kaum wanita dalam pandangan bangsa-bangsa yang beragama selain Islam, agar kaum wanita sekarang dapat merasakan betapa besar nikmat dan penghormatan Islam kepada mereka, serta bagaimana Islam telah membebaskan mereka daripada penghinaan dan diperlakukan sewenang-wenangnya. Satu ungkapan klasik ada mengatakan, وبضدها تعرف الأشياء. artinya, dengan mengetahui hal-hal yang berlawanan kepada sesuatu, sesuatu itu dapat diketahui dengan lebih baik. Maksudnya apa tu? Dengan mengetahui hal-hal yang berlawanan. Berlawanan maknanya kita melihat kepada ni bangsa-bangsa lain sebelum datang Islam kan, bagaimana mereka melayan ataupun wanita kan. Jadi bila kita tahu tu, kita dapat beza lah. Dapat beza lah mana yang lebih baik. Sebelum tu kan, setelah datang Islam. Okay. Baru datang kedudukan wanita sebelum Islam. Okey, jom kita masuk bab 1. Kedudukan wanita sebelum Islam. Sebelum Islam. Ya. Sebelum Islam. Kedudukan wanita sebelum Islam. Wanita dalam kalangan masyarakat Yunani. Bangsa Yunani terkenal sebagai bangsa yang mempunyai peradaban dan kebudayaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan peradaban dan kebudayaan bangsa-bangsa lain seiring zamannya. Akan tetapi, apabila kita meneliti permulaan kemunculan mereka di panggung sejarah, kita akan mendapati kaum wanita dalam masyarakat Yunani berada di puncak kemerosotan dalam segala aspek kehidupan mereka. Dalam sistem sosial masyarakat Yunani waktu ini, kaum wanita waktu itu bukan waktu ini, waktu itu. Oh, waktu itu. Dalam sistem sosial masyarakat Yunani waktu itu, kaum wanita sama sekali tidak memiliki kedudukan atau posisi yang selayaknya. Maksudnya peradaban tinggi, budaya tinggi tapi peralatkan wanita. Begitu ke? Itulah. Kita akan lihat nanti. Nanti tengok. Okay. Malah kaum lelaki mempunyai kepercayaan bahawa wanita ialah sumber bagi segala penyakit dan bencana selain dianggap sebagai makhluk yang paling rendah martabatnya. Wanita berada pada darjat yang sangat rendah sehingga kan kaum lelaki pada waktu itu enggan berada di satu meja makan pun bersama kaum wanita. Lebih-lebih lagi apabila mereka sedang menerima kehadiran tetamu asing. Kaum wanita diperlakukan tidak ubah seperti hamba dan pelayan. Seiring peredaran waktu, pandangan bangsa Yunani terhadap wanita kemudiannya mengalami perubahan. Dorongan syahwat dan nafsu kebinatangan mendorong mereka untuk memberikan kebebasan kepada kaum wanita. Akan tetapi, kebebasan yang diberikan mereka hanyalah dalam hal-hal berunsurkan seks semata-mata. Mereka memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam hal ini kepada kaum wanita. Sehingga ramai yang menjerumuskan diri ke kancah pelacuran. Akibatnya, wanita pelacur dan penzina pada waktu itu dianggap memiliki kedudukan yang tinggi. Sehingga para pemimpin mereka beramai-ramai mendatangi dan mendekati golongan tersebut. Bahkan mereka turut mereka-reka cerita dongeng yang berunsurkan seks. Okay. Dewi Asmara tu. Ya, Kamun? Dewa Asmara tu baca dalam tu. Oh, ni Dewa Asmara. Kita habiskan yang ketidik.
Bertitik tolak daripada cerita-cerita rekaan inilah, akhirnya masyarakat Yunani tidak lagi peduli dan menghormati norma pernikahan kerana wanita menurut pandangan mereka hanyalah komoditi yang tidak berharga dan boleh dikuasai oleh sesiapa pun. Macam barang yang tak berharga lah. Barang. Ya Allah, dahsyat ni Dewa Asmara Apa ni? Ya? Yunani ni bukan Greece ke? Greek ke? Greek lain, Yunani lain. Greek dan Yunani. Dia lain tapi sezaman. Negara dia tu kat mana? Bukan dekat sempadan ke? China dan China, Tibet. Kan? Bukan. Yunan, kalau Yunan China lain. Ya, Yunan China. That's why dulu China dia ada apa kita panggil lah? Tapi dia ada cerita lain tentang masyarakat Cina lepas ni, kita nak tengok lepas ni. Apa cerita lain? Memang dia ada rasa, dia ada lain. Cina ni, Parsi, Cina, India, lain-lain. Romawi pun semua ada. Nampak tu. Greece Yunani ni bukan Yunan Cina tu. Yunani ni zaman Plato, zaman apa semua tu. Ini bukan di kawasan tanah-tanah Asia Barat. Asia Barat. Asia Barat macam Greece lah, Italy kan. Itulah kawasan-kawasan dia. Yunani. Greece. Yunani, Greece. Yang Cina tu lain lah. Dia bagi kebebasan pada wanita apa? Dia bagi kebebasan wanita apa? Kau boleh seks sajalah. Kau boleh buat apa-apa kau sukalah. Dari situ bila dia dah jadi wanita, bebas ke situ lah. Nampak tak? Itu saja kebebasan dia bagi. Jadi kita kena ingat tengok apa pula terusnya. Dia cerita kan. Siapa Dewa Asmara ni? Ada cerita kan. Suami saya dengan rombongan Petronas pergi ke China. Duduk hotel-hotel kelas kan. Apa yang sponsornya Petronas kan. Masa tu Petronas tengah naik kan. Malam je lepas dinner okey dia orang hantar balik. Bila malam je datanglah yang ketuk pintu, nak tak? Kaki tangan hotel tu yang datang offer, nak tak? Satu-satu bilik dia akan datang. Terkejutlah orang Melayu Petronas. Yang itu yang Ustaz Daud Cik Ngah pun kenal tu. Ustaz Daud Cik Ngah pun kenal kan. Hotel bilik dia orang datang kan. Dia ada cerita. Dekat mana hebat. Macam tu lah. Apa ni yang dapat kita tengoknya kan, mudahnya nak dapatkan benda tu. Tapi dia keperluan duit jugalah kan. Pasal keperluan duit kan. Keperluan hidup kan. Kerana keperluan hidup. Wallahualam Kak Mun. Tapi kalau kat Thailand kan, pengalaman kan. Thailand sekarang masih lagi tau. Masih lagi. After office hour, pukul 4 lebih kan. Kalau jalan utama ni kan, petang-petang dia orang akan buat macam pasar malam lah. Buka-buka gerai, jual-jual barang craft tangan ke apa ke. Lepas tu kan orang Arab ramai. Siap beregal, siap berserban semua sekali tau. Tapi yang perempuan-perempuan pelacur ni dia akan letakkan satu tempat tertentu. Lepas tu dia akan hantar orang laki-laki ke ataupun budak-budak muda ke, bawa album lah. Pilihlah nak apa-apa. Yang muka yang macam mana? Itu pilih sendirilah. Kalau nak, okey tanya harga. Harga tu berbeza Ustazah. Ya. Berbeza. Lepas tu kan dia akan bawa lah pergi laki-laki tu, pilihlah nak yang mana. Itu satu kalau petang-petang. Lepas tu yang jahatlah juga saya kan. Saya pun jahat juga. Itu petang-petang jalan baru sampai kan. Duduk belakang Pak Arab. Duduk belakang Pak Arab ni siap egal, siap serban, siap jubah putih. Dia cakap kan, dia cakap bahasa orang putih kan. Yang orang putih dengan orang India, orang Thailand yang tolong bawakan tu. Tanyalah datang daripada mana? Datang dari Arab lah. Urusan bisnes, bawa anak dan isteri ditinggalkan di Kuala Lumpur dan dia kata atas dasar urusan bisnes dia akan datang ke Thailand.
Ya, betul. Ya, yang Tengok. tipu tu kan. Dia Sebab orang tinggalkan anak dia semua tinggal kat Malaysia. Isteri dan anak-anak ditinggalkan di Malaysia, dan dia seorang akan datang ke sana. Bila saya dengar anak saya yang laki-laki, haram. Haram. Zina. Saya kata. Jadi bila dia toleh, yang bercakap tu budak, tapi anak saya lari lah. Kita tak jalan, anak saya duduk belakang sekejap ada sebab dia takut. Jadi dia tak tahu siapa yang bercakap. Bersepah. Satu malam RM25 je. Dia orang duit banyak, ya kan apa? Kan? Orang Arab kan? Tapi Dia sekarang pergilah sekarang Thailand dah balik macam tu. Lagi teruk sekarang Okey. Kita go ahead lah, tak ada cerita lah tu semua. Larat nanti. Tapi itulah kita kata ke Arab. Sebenarnya ke Arab sendiri pun dah biasa dengan budaya macam tu kan. Tapi bila dia datang ke sini, dengan jubahnya, dengan egalnya, dengan budaya Itu pakaian pakaian tradisi dia. Dia seolah-olah memberikan gambaran negatif kepada orang Islam tu sendiri. Kita tak tahulah orang Arab tu Islam ke tak Islam ke kan. Tapi yang penting bila orang kata orang Arab, bila pakaian berjubah macam tu, seolah-olah gambarannya adalah orang Islam. Tapi apa yang dia bawa tu seolah macam saya sendiri, macam kita orang Islam kan, bila kita dah tahu macam tu, pandang dia bila dengar dia cakap macam tu rasa macam jijik tau. Islam sendiri sanggup datang ke negara kafir dan bersebahat dengan orang kafir untuk cari pelacur-pelacur untuk dia. Macam Allah. Okey, boleh sambung. Dewa Asmara. Dewa Asmara dah baca? Okey. Habis. Dewa Asmara. Antara cerita dongeng tersebut ialah mereka memuliakan dewa yang bernama Cupid yang dikenali sebagai Dewa Asmara. Dewa Cupid merupakan hasil hubungan gelap Aphrodite yang telah mengadakan hubungan terlarang dengan 3 Tuhan. Padahal dia merupakan isteri kepada salah satu Tuhan. Aphrodite juga menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki daripada golongan manusia. Daripada hubungan gelap dengan manusia inilah Cupid, sang dewa asmara lahir. Oh, this dongeng. Dongeng. Tuhan tu siapa yang dia maksudkan dengan Tuhan? Saya tak tahu cerita ni Kak Mon. Ini dongeng kan dia Dongeng dalam kan? sekarang pun kalau you tengok cerita-cerita Thailand banyak dongeng lagi kan yang ini apa macam tu ada kahwin dengan kalau ular lah apa, ada raja ular, anak ular, putera ular, puteri ular, macam tu dongeng lah, tak tahulah. Okey, Kamu baca tu. dongeng tu kita tolak ke tepi lah. Mana-mana lelaki boleh memiliki mereka tanpa perlu ada sebarang upacara akad nikah. Demikianlah sejarah mencatatkan bahawa budaya inilah yang menyebabkan kemegahan Yunani hancur. Malah sesudah itu mereka tidak lagi memiliki sesuatu yang dapat menjadi tonggak bagi kebesaran dan kemegahan mereka. Inilah yang dikatakan hancur wanita, hancur negara. Hancur peradaban. Okey, ini baru Yunani, sekarang kita masuk Romawi. Okey. Wanita dalam kalangan masyarakat Romawi. Bangsa Rom dianggap sebagai bangsa yang paling maju selepas Yunani. Namun apabila kita teliti, undang-undang dan sistem sosial mereka ternyata sangat menzalimi, merendah-rendahkan dan menindas kaum wanita. Dalam kalangan mereka sangat terkenal dengan syair ke syiar? Syiar. Macam slogan lah, slogan. Syiar. Dalam kalangan mereka sangat terkenal dengan syiar. Belenggu wanita tidak mungkin terlerai dan kebebasan mereka tidak mungkin tercapai. Itu syiar dia tu, slogan dia tu. Belenggu. Tambahan lagi, kaum lelaki dalam masyarakat Rom mempunyai hak mutlak terhadap keluarga mereka. Bagaikan seorang raja kepada rakyat layaknya.
Dia bebas memperlakukan isterinya semahu-mahunya. Bahkan dalam keadaan tertentu, dia boleh membunuh isterinya. Ketulah Rum adalah salah satu tarikan utama pelancong di Eropah. Okay, Rom. kita Rom. tengok muka surat Okay. sebelah. Ketika peradaban dan kebudayaan bangsa Rom kian berkembang, penindasan mulai berkurangan. Namun, tanggapan dan sikap memperkecil-kecilkan kaum wanita masih berlangsung dan mereka tetap memperlakukan wanita sebagaikan pelayan. Kaum wanita hanya dianggap sebagai pemuas nafsu syahwat lelaki. Pada akhirnya, eksploitasi dan pencabulan hak wanita begitu berleluasa. Bahkan, panggung teater turut mengalami perubahan yang amat drastik. Hal ini demikian kerana ada antara tayangan tersebut memaparkan pertandingan wanita telanjang. Dalam kalangan mereka juga terdapat tradisi mandi bersama antara kaum lelaki dan wanita di tempat umum yang dapat disaksikan oleh orang ramai. Hai? Ini ramailah peminat ni. Okey. Tapi kalau kat Thailand tu kan ada pakpongnya. Pakpong yang tempat jual perempuan lah. Kat depan pasar malam, kat belakang tu ada satu kedai khas lah yang ada meja, ada kat meja tinggi tu dia letakkan tiang besi. Lepas tu pakai panties je dengan bra tutup puting, bergayut. Saya tak tahu apa itu pakpong. Saya cakap kat driver tu, bawa saya nak tengok apa itu pakpong. Kalau tidak kita tak tahu kan. Dia selalu cakap, nak pergi pakpong tak? Nak pergi pakpong. Saya kata, apa pakpong? So saya minta dia bawa lah malam. Pergi satu keluarga lah, bukan saya seorang. Dia kata, pergilah situ. Pergi tengok. Junguk. Astaghfirullahaladzim. Dah sekali pandang cukup. Cuma kata tarian tiang tu kot, no? Tarian tiang ke apa orang panggil Dia tu? bukan tarian Ustazah. Ni apa ni? Barang pameran. Dia pamerkan perempuan. So kalau yang datang tu pilihlah nak yang mana. Bukan pameran. Apa? Show. Apa macam mana? Showroom lah, showroom. Macam tu dia buat. Tu pengalaman duduk negeri orang macam tu. Okey. Tengok yang sebelah tu. Saint Jerome. Hal yang paling menghairankan adalah sebagaimana yang diungkap oleh Saint Jerome 340 hingga 420 Masihi bahawa terdapat seorang wanita yang berkahwin untuk kali yang ke-23. Pada masa yang sama, dia merupakan isteri yang ke-21 kepada suaminya yang terakhir. Dia. Andal betul. Tapi sekarang pun ada kan, hari tu pun keluar dalam berita pun orang Malaysia je. Ada 2 suami, 2 je lah. Macam lah. Dahsyat ni sampai berapa orang? 21. Itu macam mana rasa dia? Dah tahu ada isteri. Dah tahu dia isteri orang. Boleh berkahwin. Macam mana tu Ustazah? Itulah. Apa ada dalam perasaan dia? Apa ada dalam hati dia? Sebab nak kebebasan. Bebas. Okey, jom. Boleh sambung Ustazah? Sambung. Kelakuan tidak senonoh dan tradisi pencabulan ini masih sering dianjurkan sehinggalah sekarang. Cuma ia diadakan atas nama keterbukaan, modernisasi atau pembaharuan. Selain itu, pasangan suami isteri pada waktu itu mudah benar bercerai meskipun dengan alasan yang cukup remeh sehinggakan angka penceraian begitu tinggi dalam kalangan masyarakat mereka.
Bahkan berikutan peningkatan angka penceraian tersebut, maka para wanita mudah berganti-ganti pasangan tanpa perasaan malu atau berdosa. Kemerosotan akhlak inilah yang akhirnya benar-benar menghancurkan bangsa Rom sebagaimana yang dialami oleh bangsa Yunani. Bangsa Yunani sebelumnya. Semua ini tidak lain adalah kerana mereka telah tenggelam dalam runtunan nafsu syahwat yang tidak layak dilakukan oleh seorang manusia. Dah nak ulas, siapa-siapa nak cakap? Tak ada lah, teruskan. Okey, teruskan. Wanita dalam kalangan masyarakat Parsi, belum Parsi Yunani. Apakah yang kamu ketahui tentang masyarakat Parsi? Mereka pernah menguasai pemerintahan terhadap wilayah yang besar. Mereka melaksanakan penguasaan terhadap wilayah-wilayah tersebut serta menentukan sistem sosial dan perundangan. Meskipun begitu, kita mendapati undang-undang tersebut merupakan undang-undang zalim yang menindas hak-hak wanita. Mereka mengenakan hukuman yang berat bagi wanita, sekalipun hanya untuk kesalahan kecil. Sedangkan kaum lelaki memiliki kebebasan tanpa batas. Hukuman inilah dikenakan ke atas golongan wanita sehingga apabila seseorang wanita itu mengulangi kesalahannya, dia harus dihukum mati. Lagi beratlah ya. Okey, di negara Parsi, wanita dilarang berkahwin dengan lelaki yang bukan penganut ajaran Zoroaster. Sedangkan lelaki mempunyai kebebasan untuk bertindak apa-apa sahaja menurut kehendaknya. Hal ini disebabkan lelaki ialah raja dan raja ialah seorang lelaki. Kehidupan kaum wanita sangat terbelenggu. Bahkan ketika haid, mereka harus diasingkan dan dihantar ke tempat yang jauh di luar kota di mana tiada seorang pun boleh bergaul dengan mereka selain pelayan yang menyediakan makanan untuk mereka. Okay. Wanita Parsi dalam apa? kalangan, ya Ustazah ada nak ulas? Parsi ni negeri itulah yang sembah api kan. Orang dia sembah api kan. Parsi. Pasti Kan? api lah. Parsi lah orang dia menyembah api lah. Kan? Agama dia Majusi kan. Parsi. Tak? Tak pasti saja. Ha. Di negeri Parsi ni Iran lah sekarang ni kan. Iran. Tu kita kena tahu juga tu. Kita Parsi. kena tengok peta Ustazah. Parsi ni dia punya tulisan kecil-kecil lah. Ini yang peta yang ni Cina, yang satu lagi ni India. Parsi. Yalah, tapi yang depan ni lah Parsi yang ni lah kat ni. Yang warna pink tu kan? Allah. Pink tu. Wallahu akbar. Kak Mo memang tak nampak ah. Tak maaf lah. Yang tengah-tengah. Tak nampak, saya tak boleh nampak. Peta Parsi, betul lah besarnya peta Parsi. Ni kan ada Laut Mati. Kat mana tu? Ada Mediterranean Sea. Okey, Mediterranean. Muka sebelah yang Ya. Okey, Mediterranean Sea. Parsi dekat sebelah mana? Yang merah ke? Peta Parsi tu yang merah tu, yang pink tu. Merah-merah. Oh. Kan? Sebelah kiri, belah kanan? Dia berhampiran dengan Babylon. Okey. Maksudnya belah sana lah. Okey, Yunani tadi kat mana Yunani tadi? Yunani Greece. Parsi memang Iran lah Ustazah. Yunani dekat Greece. Memang Iran. Iran kan? Iran. Di sini besok-besok akan munculnya 70,000 orang Yahudi bersama-sama orang Parsi, iaitu orang yang akan yang akan muncul setelah munculnya Ya'juj Ma'juj. Imam Mahdi. Ya'juj Ma'juj.
Ya. Di sinilah, di Asfahan ni, Asfahan. Ashan. Di negara Parsi lah kan. Oh, Iran. Hmm. Iran. Dia dekat-dekat dengan Iraq kan. Ke Iraq. Ya, okey. Dekat apa ni? Sebelah laut apa? Laut Parsi apa? Laut Parsi ke ada tu? Ya, ada lah. Kan? Persian Gulf ada. Persian Gulf tu. Itulah. Yang sebelah sini Laut Merah tu. Ini yang ada Israel, tak nampak lah sana. Kita ada kecil sangat. Kecil sangat. Tak nampak. Okey. Mana kita tadi? Ini kita tadi. Sekarang Cina, wanita dalam kalangan masyarakat Cina pula. Sekarang masuk Cina pula. Ya Allah, Akbar. India pun ada. Ya. Wanita dalam kalangan masyarakat Cina. Masyarakat Cina zaman dahulu secara umum merupakan sebuah masyarakat yang penduduknya hidup dalam kekacauan dan kebiadaban. Kehidupan mereka hampir seperti kehidupan yang liar tanpa norma serta jauh daripada pola kehidupan manusia yang sewajarnya. Oi, dahsyat lagi. Mereka saling berpasangan tanpa peraturan maupun perasaan malu. Anak-anak hanya mengenal ibu mereka tanpa mengenal siapa ayah mereka. Tidak ada pilihan lain bagi para wanita selain harus melaksanakan perintah tanpa boleh menentang ataupun membantah. Dahsyat Dalam masyarakat Cina zaman itu, hanya kaum lelaki lah yang memiliki peranan dalam ketamadunan era silam. Misalnya, seorang ayah yang terpaksa mengikut adat pada ketika itu tidak dibenarkan memberikan hak pewarisan kepada golongan wanita. Seorang anak perempuan tidak boleh meminta walau sedikit pun daripada harta ayahnya selagi dirinya bukan lelaki. Mereka menganggap wanita sebagai makhluk bermartabat rendah yang hanya akan menggugat kebahagiaan dan kekayaan. Dulu kita tengok orang Cina kan, yang kaki dia jadi kecil tu, saya apa? Tu di antara dia bungkus pakai ikat. Kan? Itu bukan Jepun ke? Daripada Cina. Konsul Cina. Daripada dia kecil pakai tu kan, pakai kasihan dia kata kasut kampung. Kan dia jalan susah kan, kesian jalan. Dia tak mau bagi jalan kot tu. Dia tak mau pergi mana-mana. Cacatkan dia sedikit kan. Itulah tu. Antara kezaliman dia tu. Kasut tu dibuat daripada kayu kan? Kayu. Pakai kayu, lepas tu ikat dengan kain. Kain, macam beli. Kain. Daripada umur berapa tahun ke dia balut tu? Daripada umur 5-6 tahun buat kaki kecil. Kaki kecil. Okey. Wanita dalam kalangan masyarakat India. Ini lagi sedap ni. India pun ada juga pelacuran tau. Wanita lagi dahsyat. Kedudukan wanita di India tidaklah lebih baik daripada kedudukan wanita menurut pandangan bangsa Yunani atau Romawi. Walaupun bangsa India sejak dahulu terkenal dengan kemajuan ilmu dan peradabannya, kaum wanitanya tetap diperlakukan sebagai hamba, manakala kaum lelaki sebagai tuannya. Sama je lah kan? Pada masa yang sama, seorang wanita tetap menjadi anak milik bapanya, isteri milik suaminya dan milik anak-anaknya sekiranya wanita itu seorang janda. Isteri milik suaminya dan milik anak-anaknya sekiranya wanita itu seorang janda. Dia ni macam zaman jahiliah lah. Kan? Zaman jahiliah kalau isteri itu kematian suami, mana dia jadi hak anak-anak. Anak-anak boleh kahwin dengan mak dia. Itu maksud dia. Itu maksud dia tu. Isteri milik suaminya dan milik anak-anaknya. Faham tak? Dia dah kahwin, suami dia mati, anak dia boleh kahwin dengan mak dia. Miliknya. Tahu tak? Itu.
Oh, itu yang suami mati, isteri juga kena bakar. Kenapa tu? Itu adalah golongan lain. India ni ada banyak kasta. India Dia ni ada banyak. ada agak lah. Tak kita Ah. tahu kot, kena bakar ni ada. Itu apa ada juga ni biasa. Okey, jom kita tengok seterusnya. India besar tau. India sama China besar demi negeri tau. Ni tradisi Besar. membakar isteri. Okey, kita tengok yang ni dulu Secara umumnya, masyarakat India mempunyai kepercayaan bahawa wanita adalah sumber dosa, kerosakan akhlak dan punca kehancuran jiwa. Oleh itu, mereka melarang wanita daripada mempunyai hak-hak kebebasan dan warisan. Bahkan, wanita tidak mempunyai hak untuk hidup setelah kematian suaminya. Dia hendaklah turut dibakar hidup-hidup bersama dengan mayat suaminya di atas kobaran api yang sama. Yes, betul. Ini yang orang Tradisi. kata neraka atas dunia ni. Lepas tu dia tak boleh pakai baju warna, dia kena pakai baju putih. Putih. Kalau dia tak bakar pun dia tak boleh pakai baju warna-warna lepas suami dia mati. Oh, cara dia ni juga lah, edah dia tu. Kena pakai putih sepanjang hayat dia. Kalau suami dia mati dia kena pakai. Jiran saya macam tu, saudara, jiran saya. Dia pakai putih sampai dia mati. Dia tak boleh pakai. Dahsyat. Okey, kita tengok tradisi membakar isteri masyarakat India. Tradisi membakar isteri yang kematian suami ini berlanjutan sehinggalah cahaya Islam menerangi India. Terutamanya sewaktu pemerintahan seorang penguasa yang soleh, Aurangzeb. Kedatangan Islam ke India telah membebaskan wanita daripada lumpur yang hitam, di mana ajaran Islam yang mulia telah menenggelamkan tradisi kejam tersebut serta mengecamnya. Aurangzeb ia apa? Beliau merupakan maharaja ke-6 bagi kerajaan Mughal yang memerintah Asia Selatan iaitu India. Dan tahun 1658 Masehi hingga kematiannya pada tahun 1707 Masehi. Itulah dia, nama dia. Inilah gambar dia. Zaman pemerintahan kerajaan Mongol kan. Aurangzeb. Kerajaan Mongol. Mongol dengan Tatar mana awal Kak Mon? Tak tahu Okey, jom kita masuk masyarakat Yunani. Wanita dalam kalangan masyarakat Yahudi, Yunani pula. Yahudi bangsa Yahudi juga memandang wanita sebagai makhluk yang hina dan rendah. Mereka dianggap sebagai barang dagangan yang boleh dijual beli di pasar-pasar. Hak mereka dirampas dan mereka tidak dibenarkan menerima harta warisan yang berbentuk harta bergerak iaitu wang. Jika seorang bapa meninggalkan harta warisan berupa harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan lain-lain, maka anak perempuan boleh diberikan bahagian. Akan tetapi, jika harta warisannya berupa harta bergerak, anak perempuan tidak akan mendapat apa-apa bahagian meskipun harta bergerak yang ditinggalkan itu banyak. Ini Yahudi. Bangsa Yahudi memandang wanita sebagai salah satu pintu neraka. Hal ini demikian kerana wanitalah yang menyebabkan lelaki terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan wanita jugalah yang menjadi pemacu timbulnya berbagai-bagai bentuk bencana yang menimpa seluruh umat manusia. Dia kata wanita pintu neraka. Tetapi kan dia yang memulakan perlakuan wanita seperti itu. Banyak tak tahu wanita. Bila dah berlaku macam ni, dia tuduh wanita pula. Okey, mereka menganggap wanita sebagai makhluk terkutuk kerana wanitalah iaitu Hawa yang menyesatkan Adam sehingga tergelincir dari syurga. Nampak tu, tengok logo-logo Israel tu. Tapi Yahudi.
Nam muncung Nam Tengok tu. dia nak kuasai 6 negeri tu. Itulah Nak kuasai 6 negeri Arab tu. bangsa Yahudi tengok. Okey. Dalam pada itu Okey. sambung. Dalam pada itu, sewaktu kedatangan haid, wanita tidak boleh didekati sama sekali, termasuklah tidak diajak makan bersama dan dilarang menyentuh barang-barang perabot rumah sehinggalah tempoh haid mereka selesai. Mereka diasingkan di dalam sebuah kemah yang mana makanan dan minuman untuk mereka sekadar diletakkan di hadapan kemah. Mereka diasingkan sebegitu sehinggalah haid mereka benar-benar berhenti. Begitu. Tapi ada baiknya juga kan? Wanita haid tu lelaki tak boleh dekati kan? Baikkan kepada orang lelaki tu. Sebab dia sedang haid. Tapi dia melebihi sangatlah dia punya tu. Dia asingkan tempat asing kan? Dia asingkan. Tapi ada Ustaz tak sampai sekarang pun? Ada yang buat sampai sekarang. India lah. Oh. India ada. Tapi walaupun dia buat macam tu, itu Kak Mun India Hindu lah. Ya. Hindu pun dia orang ada macam-macam agama juga tahu. Dia orang ada banyak kasta. India ni ada banyak kasta. Kemudian dia punya penganut agama tu pun ada lain-lain. Ada berbeza-beza. Ada berbeza-beza. Sebab dia ada tuhan-tuhan dia. Okey, jom kita sambung. Dalam kalangan bangsa Yahudi, bermacam-macam kemungkaran dan kemaksiatan bermaharajalela. Wanita diberikan kebebasan hanya untuk menjadi pelacur. Amalan pelacuran dikaburi oleh mereka dengan konsep kesucian. Malah dilakukan di tempat-tempat ibadah. Alasannya, tindakan itu termasuklah dalam usaha mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan mereka. Lah, Melacur. Ya, betul. Dia orang tempat dia orang khas-khas tau. Maksudnya dia menghina tapi dalam masa yang sama dia meletakkan wanita tu di tempat yang tinggi jugalah kan. Tak tahulah kita. Macam ni. Apa kecelaruan? Kecelaruan. Kenyataan tu. Okey, kita habiskan sampai situlah nanti kita. Okey. Kenyataan tersebut semakin jelas dengan banyaknya pendeta Yahudi yang melakukan perzinaan dengan wanita pelacur. Kononnya demi alasan untuk membebaskan orang Yahudi daripada dosa-dosa mereka. Dalam kitab suci yang telah pun diubah oleh mereka, dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan orang Yahudi daripada melakukan perzinaan dengan wanita daripada kalangan kerabatnya. Sebaliknya dibolehkan dengan wanita yang tidak tergolong dalam kerabatnya. Nampak tak dia punya fikiran sempit dia? Tapi dia kata dia lagi bagus. Dia putar belit. Dibaca sampai situ lah nanti. Sampai next page. Lepas tu kalau wanita tu mengandung, anak tu dibunuh pula tu. Kan orang Kristian Yahudi tak sama kan? Tak sama. Okay, jom. Tak sama. Kita tengok sebab kat sini pun ada Kristian. Kita tengok sambungan dia. Demikianlah rendah dan hinanya kaum wanita dalam kalangan bangsa Yahudi. Dari sini kita dapat merasakan betapa besarnya nikmat dan rahmat serta penghormatan Islam terhadap kaum wanita. Oleh yang demikian, marilah kita junjung akidah kita serta berseru, wahai muslimah, janganlah kamu menukarkan nikmat Allah dengan kekufuran. Habis dekat tu. Sampai dekat tu lah. Nak semayang lah, nak 45. Okey. Wahai muslimah, janganlah kamu menukarkan nikmat Allah dengan kekufuran. Amin. Nikmat Allah dan kekufuran. Sekarang ni kalau kita tengok menyeluruh ya, bukan satu bahagian negeri atau satu bahagian wanita atau satu kaum saja. Boleh katakan dia meliputi kalau kata Yunani, Romania, India,
kan. Bahkan kalau nak kata you kata tadi apa, Kristian pun ada tau. Dia Yang orang kan tak beragama. kahwin. Tapi dia beragama. itulah kita ni very detail lah macam ni. Siapa ni? Maksudnya kalau kita tengok sekarang ni, keadaan sekarang kan, kedudukan wanita sekarang ni, sebenarnya tak ada beza pun. Apa ni, dia sebagai satu lanjutan kepada peradaban yang lama-lama dulu, peradaban kuno. Kan? Tak Tapi ada terbalik. Cuma Yang Islam kuno-kuno saja. Yang kuno-kuno Pun ni sekarang dibawa ni balik. dah jadi macam tu dah meniru-niru dah. So Ustazah, macam mana Ustazah nak komen? Maknanya segala sikap-sikap yang tak baik dulu tu, mana ada baliklah sekarang ni kan. Ada balik. Betul. Ada balik. Apa yang kita baca sekarang ni is happen today now. Sekarang jadi elok juga ni kita tengok, kita baca ni berlaku di kalangan kita, depan kita. Kita rasa ada sebab kita dapat ada diri kita dalam keadaan macam ini kan. Kita dapat tengok. Kalau dulu setengah tu kita tak tahu, dulu kita tak tahu berlaku. Sekarang kita baca ni, ada tak dalam zaman-zaman kita sekarang? Ada kan? Ada, memang ada. Semua ada sekarang. Makin menjadi-jadi. So that's why dia kata it come back to the balik-balik zaman asal balik. Yang dulu kan. Kalau dulu orang bunuh anak, sekarang pun orang bunuh anak, tapi lagi moden. Lagi moden lagi. Lagi kita takuti, kita dengar, ya mungkin kita tak dengar berita bangsa lain kan. Tetapi kita hari-hari disuruhkan bangsa kita. Bangsa kita. Dan yang benda tu berlaku pula, kadang-kadang bukanlah kita nak kata kan, seperti Terengganu, Kelantan yang katakan lebih kepada Islamik kan, tapi itu yang berlaku. Sebenarnya. Perkara-perkara macam tu. Ini yang susah. Kelantan pengaruh Thailand, Kak Mun. Kelantan pengaruh Thailand. Itu tak kira pengaruh lah. Kalau you dah Islam, kuatkan pengaruh Islam, kenapa kita nak ikut pengaruh Thailand? Itu yang kita nak bahaskan, itulah dia. Kan? Tapi budaya Thailand, dia orang lebih liberal. Sekarang liberal. Terbuka. Liberal kan? Ya. Tapi kadang-kadang kita nak tengok lah, liberal ni meluas tau. Ada apa dah tu? Ada subjektif ke? Kita nak tengok liberal macam mana kan? Tapi kita tengok melampaui batas lah, lebih teruk kalau lah. benda yang lepas, kalau benda lepas dia orang tak ada say langsung. Sekarang dia orang ada say. Sekarang ni Western. They have say. They have their say, tapi over pula lah say dia orang kan. Dulu langsung tak boleh. Dulu langsung tak boleh. Kedatangan Islam betulkan. Lepas tu sekarang dah jauh pada Islam. Dah melampau pula kan. Masya Allah, takutnya. Itulah. Tak apalah, kita nampak lah. Tapi elok juga kita baca ni kan, bagus juga kita pengetahuan balik kan. Pengetahuan kita balik. Tapi kita boleh menyampaikan tak? Pak Izzah? Anak cucu lah, anak cucu. Boleh sampai, boleh cerita. Buat tugas. Saya ada 2 orang je, cucu tu balik. Tadi nenek buat macam ni. Dia pun pandai jugalah. Dia orang pun sekarang kan main Google semua kan. Dia orang pun baca benda-benda ni. Dia orang pun ada baca betul ya. Yes. Kalau baca tak betul tengok. Bagus. Everything fingertips. Tak ada kawalan. Lagi lah. Tapi even though in your fingertips, if you can manage to guide dia, okay kan. Yang kalau kita bagi selalu keputusan terluas, tak boleh tu. Back to parenthood juga lah kan, cara kita didik. Tapi sekarang terlalu expose lah. Terlalu expose. You know, and then dia orang very smart. Dia dah pandai explore. Menerokai-nya. Habis you dah kata belayar,
Dia kata layar, kalau layar kena teroka lah. That's right lah. So kita Nah, kena jadi Dajjal. ibu ni, jadi ibu, jadi wanita, kita kena bijak jugalah, jangan kena tipu anak kan. Yes. Kena Itulah ikuti kadang-kadang. perkembangan. Tapi eloklah kita berdiskusi, berdiskus. Kadang-kadang kita duduk, it's good to have a family. Kadang-kadang kan kita duduk petang-petang, kita ada sikit minum-minuman, kita timbul cerita-cerita macam ni. Janganlah. Jangan, bukan apa tau. Yang saya tengok sekarang macam mana. Okay, you dengan phone you, cucu dengan phone cucu, nenek dengan atuk. Tak boleh lah, kita buat gathering tu. Gathering tu kita buat. Togetherness. Kita buat dalam rumah, tak perlu nak pergi luar. Kalau pergi luar kita lagi expose tengok. Kita buat mana duduk dekat veranda, buat sikit kuih kita duduk macam mana. Kalau cucu balik I akan tanya. Macam mana belajar itu, apa berkenan apa. Tak adalah nenek nak tahu aja. I kata macam itulah. Ni dia pergi parlimen kita kan. Nanti dia balik. Hari ni birthday dia. Naufal tau. I wish dia sikit-sikit je sebab dia kelas. Nanti nenek saya datang balik. Nanti saya cerita. Adalah kita tak tengok apa pandangan dia. Dia minat siapa tau? Dia minat Rafizi tau. Cucu saya. Okey. Sampai sini macam mana? Jadi ni kesimpulan dia. Kita ni sebagai nenek ke sebagai ibu ke, kita naklah juga jadi sebagai penyampai lah. Apa yang kita dapat kita sampaikan. Betul. Makna wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini seruan Allah dalam Al-Quran. Hendaklah kamu jadi satu umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mana kita kena salah macam dakwah lah. Mana dakwah ni bukanlah khas kepada ustazah orang-orang alim saja. Mana apa kita dapat kita sampaikan. Apa yang kita dapat itu tugas kita. Ini yang kita akan sebut besok ni. Tapi itu yang kita kata tadi Ustaz, kita kena ilmu. Bila kalau kata kita nak buat benda-benda macam ni, kita nak ada ilmu. Bila kita nak ada ilmu, kita kena banyak membaca. Bila banyak membaca, kita mesti memperbandingan. Bacaan tu kita kena bandingkan. Kita kena tahu juga. Macam tu. Itulah. Kita kena buat macam tu. Tugas kita besar, tugas kita. Bukan memang bukan mudah betul tak? Kita nak influence dia orang sebab memang kita lahir daripada A dan sampai Z. Dia orang dah lahir tengah-tengah dekat M. Dia dah tertinggal A sampai N. Faham tak? Kita nak jadi kalau kita ada buku bacaan-bacaan seperti ini, kita reflect kita mengembalikan balik kan? Kita pertama untuk kita dan kita bagi ingatan balik kepada dia lah. Tapi oleh kerana sekarang ini sifat terbuka, pandangan terbuka, semua terbuka, tak boleh juga. Tapi kadang-kadang saya rasa tak tahulah masalah. Kadang-kadang yang dah tua-tua pun tak ada. Tak tahulah macam mana nak kata lah. Kita pun nak kata kita ada, tak ada. Tak tahu peradaban, adab tak ada. Kalau saya tengok dalam dewan tak ada adab lah. Betul tak ada adab. Memalukan saja. Sebab apa? Bila yang datang anak. Kita ada orang luar datang tau. Dia ada dua bahagian. Sebelah sesi pagi dan sebelah sesi petang di parlimen. Dibenarkan kita pergi. Dia ada tengok skrin. Tapi kita tak boleh masuk dalam. Tak boleh masuk dalam skrin. Tengok. Tak payahlah. Sekarang kita dah ada telefon. Kita boleh buka YouTube pun. Kita boleh dengar. Ya Allah. Tak tahu macam mana. Orang macam pasar tak ada apa-apa lah. Tak ada poin bernas yang nak. Tak ada poin bernas. Cerita yang balik-balik, cerita yang zaman dah balik-balik. Tak ada topik yang nak dibenarkan. Duk bertekak lebih kepada soal peribadi. Peribadi, martabat, kenaikan, mengungkit kisah lama. Kita nak, saya kadang-kadang macam saya nak tulis juga. Saya nak balas nak tulis tau. Dia ada beberapa pengkritik yang bernas yang saya baca yang dia punya. Yang tak punya saya tak baca. Yang tengok apa dia punya top. Kita nak tahu juga.
Itu juga kan. Kita nak you macam bukan saya kata apalah, ini kita dah luar pada topik nak tutup ke apa. Macam doa tu salah. Kita doa dulu ah. Oh, saya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma ya Allah ya samad, kita nak ambil husna ya samad. Allahumma inna nas'aluka ya samad, ya samad, ya samad. Wahai zat yang maha diperlukan, wahai zat yang maha diperlukan, ya samad, tempat kita bergantung. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-fawza 'inda al-qada wa manazil asy-syuhada wa 'aisha as-su'ada wa an-nasra 'ala al-a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inna nunzilu bika hajatana وإن ضعف آراؤنا وقلت حيلتنا وقصر أعمالنا وافتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا كافي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه آراؤنا وضعف عنه أعمالنا ولم تبلغه نياتنا وأمنياتنا من خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإن نرغب إليك فيه ونسألكه يا رب العالمين. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, sesungguhnya kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah, tiada yang disembah melainkan Engkau ya Allah yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada satupun yang menyemainya. Ya Allah, ya Allah, ya Samad, kami memohon kepadamu keuntungan dalam ketentuanmu, kedudukan para syuhada dan kehidupan orang yang memperolehi kebahagiaan dan pertolongan mengalahkan musuh, serta dapat berteman akrab dengan para nabi. Ya Allah, segala hajat keperluan kami serahkan kepadamu ya Allah, kerana pendapat kami sangat lemah, sedikit usaha dan amal kami, dan kami sangat memerlukan limpahan rahmat-Mu. Oleh kerana itu, kami memohon kepadamu, wahai Zat yang maha mencukupkan segala urusan, wahai Zat yang menyembuhkan segala penyakit hati, sebagaimana Engkau telah melepas bebaskan ombak di antara samudera, maka lepaskanlah dan bebaskanlah diri kami dari seksa neraka sa'ir, dari panggilan kebinasaan dan dari fitnah kubur. Ya Allah, sungguh pendapat kami sangat sempit dan amal kami sangat sedikit, sehingga tidak tercapai niat kami dan cita-cita kami terhadap kebaikan yang telah Engkau berikan kepada salah seorang makhluk kami. Maka kami sangat mendambakan semua itu atas janji-janji mulia-Mu. Kami memohon kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Samad, agar semua itu berada dan menjadi kenyataan pada diri kami. Wahai Tuhan seluruh alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Terima kasih semua. Minta maaf ya kalau ada salah silap. Riza buat baca Yasin. Riza buat baca Yasin dan tahlil ke Al-Um buat baca Yasin Maghrib Isyak, lepas Isyak sebab malam ni ada kuliah. Lepas Isyak. Jadi jemputlah semua orang yang berkeperangan lah. InsyaAllah tak dapatlah sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. Ustazah, saya nak tanya. Ya. Kalau dekat surau masjid tak boleh ada 2 imam. Kalau kat rumah? Macam mana? Kalau kat surau masjid tak boleh ada 2 imam.
Maksudnya tak boleh ada dua lah. Maksudnya tengah duduk semayang kita sepatutnya ikut orang tu lah kan. Banyak plastik. Alah. Jadi kalau kat rumah kita kan semayang dalam bilik. Lah, Nak sampai kita tak depan lagi tu dia tak pernah mengalir. semayang juga. Tempat kita tak berapa besar kan maksudnya. Bolehkah? Mana anak semayang dengan bini dia kat bilik, kita semayang laki kita kat bilik kan? Maksud dia. Elok-eloknya disusun lah supaya dapat semayang sama-sama. Sekali. Kan? Ni macam kita buat tu macam masing-masing pula kira macam tu kan. Nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi kan. Kita aturkan lah kita ni dah kata mak bapak ni kita aturkan supaya jadi kita boleh bersama lagi bagus. Betul lah. Betul lah tu. Betul lah. Tahu dah jawapan dia, tapi nak tahu boleh ke tak boleh. Tahu dah jawapan. Bukan tak boleh pula, tapi itulah mana seeloknya macam mana. Yang sebaik. Seafdalnya kita buat sekali lah. Kita ajak-ajak. Ni macam tak ajak pun. Mak ayah tak Kita ajak. lah. Mana kita lah kena ajak tu. Kita lah kena ajak. Kalau ada setengah anak tu tak apa, dia tunggu kan. Memang dia nak semayang. Dia tunggu. Anak ni dia selalu dia datang. Lepas tu kita nak semayang, sekali lagi kan dia pun nak balik. Dia pun boleh cepat. Dia nak semayang dulu. Jadi kita tahu lah biar semayang. Kita kan lambat kan. Tak lagi dia kata, Mai dia nak pergi semayang dulu. Dia kata, tak lagi dia nak balik dulu. Nanti kan tak jumpa lah maksudnya kan. Maksud dia tu kan. Itu dia lah. Itu tak apa. Terima kasih banyak nak. Kalau siapa berkelapangan mainlah. Okey, insya-Allah. Kak Siti Sarmina. Dah tadi saya tutup juga suara dia. Kak Siti buka balik dah. Tak, nak pinjam baju. Nak pinjam baju. Baju marhaban ke? Nak pergi rumah Kak Siti. Kak Mah tak ada baju tu. Baju tu baju lama. Tak ada. Tudung warna apa? Tudung? Warna hijau tak? Ya. Tak, saya tengok. Warna baju tu juga yang pink. Aljana. Kita pakai masa tu. Ada ni baju lama Ustazah. Ya dah baju lama lah tahu. Baju yang Ustazah pakai nasyid tu ke? Bukan. Baju yang warna ungu Macam pink-pink lah. Macam baju warna pink, kain hijau pucuk pisang. Baju pink kain hijau pucuk pisang tu, tudung yang 2 layer tu, ada 2 lapis hijau. Kita ada pakai pergi dekat Taman Dahlia rumah Cikgu Zara tu dulu. Cantik lah. Betul. Kalau hijau dia cantiknya. Tunjuk Fat. Tunjuk. Mana tunjuk? Mana dia? Tak nampak ke? Tu dia. Tak nampak. Macam kuning tudung. Kuning hijau Ustazah. Hijau yang Ustazah duk pakai pergi tanding selawat. Nasyid. Baju? Baju pink. Gambar dah ada Ustazah. Tengok dalam bilik WhatsApp Aljana. Tengok dalam bilik WhatsApp. Post dekat personal Ustazah Bushra suruh Ustaz buka. Dalam bilik. Dah dalam Aljana. Cari banyak Ustaz kata pilih kepala aku baik bantat kat Ustazah je tu. Ustazah, Cik nak keluar dulu. Ustazah, keluar dulu. Tok Imam dah tunggu lama. Tok Imam dah tunggu lama kat anak. Okey dah. Esok salam. Esok saya bertolak ke keluar. Jadi saya minta Ju akan uruskan lah. Saya akan buka link aja, Ju akan tolong insya-Allah. Apa-apa WhatsApp saya lah. Doakan semoga majlis pernikahan berjalan lancar ya Fat. Ya Allah. Banyak sangatlah. Hari ni duk panggil kan, kita duk sorang rasa nak pengsan dah. Butang baju Melayu, Cik Abang kita mana? Butang baju Melayu anak sulung tangan. Penat aku cakap. Tak, dia macam ni.
Dah pakai butang Melayu, masuk dalam bekas. Cari botol-botol kecil, taruh. Dah simpan itu kamu, dah simpan tapi nak cari tak suka bertahan. Saya macam tu, suruh dia letak dalam botol. Letak dalam botol-botol kecil tu. Letak cantik. Ni you punya, ni you punya. You tak payah tanya I. You know baju Melayu di situ ambil. I lupa dia kata. Memang. Susunkan mereka letakkan atas meja. Tu je. Dah jumpa pula tu kan. Umi nak pasang tak boleh tau. Allahu Akbar. Letih. Bagus. Dia nak kahwin mesti Saudi lah. Kahwin cepat senang. Anak Umi manja lah. Oh, sungguh lah Allah letih. Tu yang kata permaisuri, kata tuanku permaisuri agung kita. Susah nak kahwin ke Hasanah ni. Ni orang yang nak kahwin dengan Hasanah ni mesti tahu jaga dia. Masa uruskan dia. Kasut, baju apa semua tak boleh. Tapi betul tau. Adik saya yang nombor 4 tu, dia memang kahwin yang paling lambat lah kan. Assalamualaikum. Sampai dia nak kahwin memang saya urus. Tapi bila dia dah nak kakak kahwin, I beritahu dia. Ini. Panty nak pergi beli pun aku pergi beli. Dia tak tahu macam nak cakap. Masa kita bagi muka, kita dah latih dia lagu tu. Kita silap. Saya silap. Saya silap. Saya dengan adik duk buat macam-macam lah. Bila time tu sampai lupa tak tahu. Kita silap. Tak boleh buat je tu. Okay, saya hantar kat Ustazah gambar tu nah. Gambar nak pakai baju tu. Okey. Okey. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.